Salam sejahtera dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua murid tingkatan 5. Okay, hari ini cikgu akan buat tutorial refleksi berkaitan dengan soalan novel yang telah anda buat hari Rabu, iaitu PDPR yang ke-11. Okay, cikgu akan buat refleksi daripada latihan-latihan yang telah cikgu berikan. Jadi pastikan anda buat yang terbaik sebab untuk yang soalan novel ini pun sudah masuk PDPR yang ke-11. Tinggal berapa kali lagi anda akan kembali belajar secara bersemuka. Jadi pastikan kamu belajar sesuatu. Jadi kalau sebelum ni kamu tak ada masa nak tengok video dan buat latihan tu, yang tak pernah hantar kerja tu, kamu tahulah sendiri. Okay, sebab latihan itu sangat penting. Sebab daripada apa yang kamu buat soalan-soalan latihan itu, kamu tahu apa kelemahan, apa yang kamu boleh buat dan apa yang kamu tak boleh. Sebab kalau kamu hanya tonton video lepas tu buat nota saja tak cukup, dia mesti buat latihan. Jadi pastikan yang tercicir, yang tak buat tu kamu buat, lengkapkan semua sebelum kamu balik ke sekolah. Sebab kalau kamu bila kamu dah balik itu dah masuk bulan yang keempat. Jadi pastikan kamu buat sesuatu dalam 4 bulan tu. Okey. Jadi refleksi, setiap refleksi yang cikgu buat tu berdasarkan jawapan anda semua. Jadi kalau kamu tak hantar jawapan, cikgu tak dapat nak buat refleksi. Jadi apa tujuan refleksi? Refleksi itu dibuat supaya kamu tahu apa kelemahan anda, kamu buat pembetulan daripada kelemahan dan menjadi semakin baik. Itu tujuan dia latihan. Daripada latihan itu cikgu tahu tahap kamu sampai mana, apa yang kamu boleh, apa yang tak boleh. Lepas tu cikgu akan terangkan satu persatu. Jadi pastikan anda menghantar setiap latihan yang telah diberikan. Itu pun untuk membantu kamu, untuk membantu anda menduduki SPM nanti. Okey, jadi soalan novel ada 2 soalan. Soalan 1 dan soalan 2. Okey, untuk soalan 1, 4 markah, soalan 2 6 markah. Ada juga kadang-kadang soalan 1 3 markah, soalan 2 7 markah. Asalkan soalan 1 campur dengan soalan 2 10 markah. Jadi soalan novel anda boleh skor sekurang-kurangnya soalan 1. Kalau soalan 1 4 markah, kamu mesti skor soalan 1 sebab soalan 1 itu sangat-sangat senang. Kenapa cikgu kata senang? Okey. Soalan 8.1 ini jawapan dicari berdasarkan petikan. Soalan 8.1 jawapan didapati daripada petikan. Jadi maksud dia kamu cari jumlah isi tu berdasarkan permarkahan. Jadi jika soalan 8.1 tu 4 markah, maksud dia kamu mesti cari 4 isi. Jika soalan itu 3 markah, kamu cari 3 isi. Kesemua isi mesti dalam petikan. Jadi soalan 1 tu selalu cikgu kata soalan bonus. Sebab jawapan itu terang-terang dalam petikan. Kamu tak payah fikir. Kamu hanya keluarkan, masuk penanda wacana, tulis dalam ayat lengkap, dah boleh dapat 4 markah. Jadi pastikan kamu jawab betul-betul untuk soalan 1. Okey, satu lagi cikgu nak tekankan dekat sini. Ramai murid hanya memberikan 2 ataupun 3 isi sahaja. Sedangkan markah itu 4 markah. Jadi pastikan kamu tulis jumlah isi yang mencukupi berdasarkan markah yang diberikan. Okey, jadi ada 3 fokus cikgu nak tekankan dekat sini untuk soalan 1. Jadi yang pertama, jawapan mesti berdasarkan petikan. Cikgu dah bagi tahu tadi, ini sangat-sangat penting. Ada yang tulis jawapan sendiri, dia keluarkan apa isi dia sendiri, masukkan dalam soalan 1. Tak boleh. Soalan 1 tu bonus, cikgu kata boleh cari jawapan dalam petikan. Okey, yang kedua, wajib memberikan 4 isi. Kalau dia peruntukkan dia markah, 4 markah. Yang ini sangat penting. Walaupun kamu tak pasti jawapan kamu betul ataupun salah, kamu masukkan sahaja. Macam mana kamu nak buat ayat sendiri? Fokus yang ketiga, mesti tulis jawapan dalam ayat sendiri. Kamu tambah penanda wacana untuk jadi ayat sendiri. Okey, mesti baca petikan itu, baca, fahamkan. Baru kamu buat, tulis jawapan dalam ruang yang diberikan. Mesti baca petikan betul-betul.
Okey, ini contoh jawapan murid. Cikgu bagi dua contoh. Ini contoh yang pertama. Okey, daripada jawapan ini, kawan-kawan anda bagi jawapan yang lengkap. Yang ini jawapan yang baik dan ayat dia pun gramatis. Sangat lengkap. Okey, ada dua kelemahan boleh diperbaiki. Cuba untuk gunakan penanda wacana supaya menjadi ayat sendiri. Masukkan selain itu, di samping itu, akhir sekali. Tak ada masalah. Okey, untuk jawapan ini, dia kurang satu isi. Mesti bagi 4 isi. Tadi cikgu kata 4 isi untuk dapat 4 markah. Selalunya, petikan yang diberikan untuk soalan 1, dia akan masukkan lebih satu isi. Contoh dia soalan ini 4 markah kan? Jadi untuk petikan yang diberikan, dia akan masukkan 5 isi. Kamu hanya keluarkan 4 sahaja. Jadi pastikan daripada 5 isi itu, kamu boleh senaraikan 4 isi. Kamu boleh kan? Sebab dia akan bagi lebih. Jadi maksud dia, jawapan yang kamu boleh pilih itu dia lebih. Okey, contoh jawapan yang kedua. Nyatakan sebab-sebab kita menyokong keputusan ibu berubat dengan menggunakan kaedah rawatan tradisional. Jadi untuk soalan ini, murid ini dia memberikan jawapan. Jawapan yang dia berikan itu memang berdasarkan petikan. Tapi masalahnya, isi yang dia ambil itu terlalu ringkas. Sehingga maksud isi yang diberikan tidak sama dengan petikan. Jadi pastikan isi itu mesti diambil dengan lengkap. Kamu tambah dengan penanda wacana, itu pun jadi ayat sendiri. Jadi pastikan isi itu ambil dengan lengkap. Jadi untuk jawapan 1 yang sepatutnya, sebelum berjumpa dengan datuk pengarang, ibu kita bertukar-tukar ubat dan akibatnya dia semakin sakit. Apa jawapan yang diberikan oleh murid ni? Dia bagi ibunya yang dulu sentiasa bertukar-tukar ubat semakin sakit. Jadi yang bahagian yang cikgu merahkan itu dia tak sebut. Jadi isi itu tidak lengkap. Okey, isi yang kedua. Jawapan 2 sepatutnya ibu kita lebih percaya akan herba dan kaedah rawatan tradisional berbanding rawatan moden. Jadi jawapan murid yang diberikan, dia kata kita. Salah, sepatutnya ibu kita. Jadi ibu kita percaya ubat-ubat tradisional itu berkesan. Dia bagi tahu umum saja, dia tak bagi tahu dengan terang. Dia percaya dengan apa? Herba dan kaedah rawatan tradisional berbanding rawatan moden. Dia mesti jelas, dia mesti ambil isi sama dengan petikan. Okey, yang ketiga, semenjak berjumpa dengan datuk pengarang, dia lebih konsisten dalam pengambilan herba. Itu jawapan yang sepatutnya. Jadi murid ini macam mana dia tulis? Dia gabungkan isi 2 dengan 3 itu secara umum sahaja. Dia kata selepas dia dan ibunya berjumpa dengan datuk saya. Yang ini dia tak. Yang paling penting tu dia lebih konsisten dengan pengambilan herba. Dia tak cerita pun. Jadi isi itu mesti lengkap. Pastikan isi mesti lengkap seperti dalam petikan. Tambah penanda wacana sahaja. Okey. Itu ialah 2 contoh jawapan murid. Jadi cikgu nak masuk soalan 82. Soalan 82. Ada 2 fokus cikgu nak tekankan dekat sini. Jadi untuk soalan 82, jawapan fikir sendiri. Soalan 2 ini fikir sendiri. Tadi soalan 1 itu cari jawapan dalam petikan kan. Di soalan 2 ini kena fikir sendiri. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Kamu mesti fahamkan novel tingkatan 4 dan 5 secara keseluruhan. Maksud dia kamu mesti sangat-sangat memahami apa yang berlaku dalam novel tersebut. Sebab soalan 2 ini dia soalan kebat. Dia perlu anda fikir. Jadi kamu sudah tahu cerita itu. Jadi macam mana kamu nak aplikasi tulis jawapan dalam soalan 2. Jadi fokus yang pertama, tulis contoh peristiwa berdasarkan novel yang telah anda pelajari. Jadi contoh peristiwa tu kamu kena aplikasikan sendiri. Sebab soalan 2 ini soalan kebat. Okey, fokus yang kedua. Contoh peristiwa mesti bagi dalam 3 hingga 4 ayat. Kalau kamu bagi 2 ayat yang jelas, tak ada masalah. Tapi ramai murid yang tulis
satu ayat sahaja untuk contoh peristiwa. Yang itu memang huraian itu kurang jelas sebab kamu hanya guna satu ayat untuk menerangkan semua benda. Jadi pastikan huraian itu mesti jelas supaya kamu boleh dapat markah penuh. Okey, soalan 2 ini mempunyai markah bahasa. Mempunyai markah bahasa. Jadi ayat yang kamu tulis, yang ayat yang kamu guna itu mesti lengkap dan gramatis. Okey, cara untuk menjawab soalan 82. Cikgu akan terangkan dengan teliti bagaimana anda menjawab soalan 2. Okey, dalam sesebuah novel terdapat banyak peristiwa yang dapat memberi teladan kepada pembaca. Jadi berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan 2 peristiwa yang dapat memberikan teladan kepada pembaca. Jadi kamu selepas anda membaca soalan, kamu mesti gariskan perkara yang penting. Jadi yang pertama, dikata sebuah novel. Sebab kadang-kadang soalan itu dia akan tanya berdasarkan 2 buah novel yang anda kaji. Jadi soalan ini dia kata sebuah novel. Jadi kamu gariskan. Itu perkara penting yang pertama. 2 peristiwa. Dia minta kamu huraikan berapa? 2 peristiwa. Jadi itu ialah perkara yang kedua. Memberikan teladan kepada pembaca. Itu ialah fokus yang ketiga. Jadi ada 3 fokus dalam soalan ini. Jadi kamu jawab satu persatu mengikut urutan. Jadi yang pertama, kamu kena bagi tahu dulu novel yang telah saya kaji ialah apa. Contoh dia, novel yang telah saya kaji ialah Novel di Sebalik Dinara, karya Dayang Nor. Kamu bagi tahu dengan jelas mana satu novel yang anda pilih. Okey, kemudian kamu kena masuk terus sebab dia kata huraikan 2 peristiwa kan. Jadi kamu terus menjawab soalan. Jadi sebelum anda masuk kepada contoh peristiwa, anda mesti bagi ayat pernyataan umum. Ayat pernyataan umum. Apa maksud ayat pernyataan umum? Maksudnya, ayat yang menunjukkan secara umum apa contoh peristiwa yang anda nak huraikan sebentar lagi. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh nanti dengan lebih jelas. Jadi untuk ayat pernyataan umum, anda mesti bermula dengan peristiwa tentang. Jadi kamu ceritalah peristiwa tentang siapa dengan siapa, apa yang berlaku secara umum sahaja. Lepas tu contoh peristiwa itu dia huraikan dengan lebih jelas. Dia berlaku di mana, antara siapa dengan siapa. Okey, lepas tu yang seterusnya, teladan kepada pembaca. Jadi untuk ayat ini sangat penting. Sekiranya anda tidak menjawab teladan kepada pembaca, maka anda tidak mendapat sebarang markah. Ayat yang terakhir itu yang paling penting. Jadi kalau kamu tidak menjawab, jadi ayat contoh, ayat pernyataan umum itu pun tidak diberikan markah sebab anda tidak menjawab soalan. Jadi untuk ayat teladan itu macam mana kamu buat? Kamu boleh buat begini. Peristiwa tersebut memberikan teladan kepada pembaca agar. Jadi apa yang kamu nak pembaca itu belajar daripada contoh peristiwa yang anda bagi? Okey, cikgu akan tunjukkan contoh supaya jelas. Okey, untuk jawab soalan kebat setiap kali mesti ada semua keempat-empat benda ini. Kamu mesti bagi tahu novel yang telah saya kaji apa. Ayat pernyataan umum mesti sebut dulu contoh peristiwa dan teladan. Ini hanya untuk satu isi saja. Ini untuk satu peristiwa sahaja. Lepas tu perangan yang kedua nanti kamu cerita peristiwa. Guna cara yang sama. Sebut dulu ayat pernyataan umum, contoh peristiwa. Lepas tu kamu ceritakan teladan kepada pembaca. Okey, cikgu akan tunjukkan cara. Okey, cikgu akan tunjukkan 3 contoh supaya kamu jelas boleh nampak cara untuk menjawab soalan novel yang kedua. Jadi contoh yang pertama, ayat pernyataan umum. Okey, untuk yang ini cikgu bagi peristiwa yang pertama ialah peristiwa pekerja soft lab menunaikan wasiat kar. Jadi cikgu ceritakan secara umum apa yang berlaku dalam situasi tersebut. Peristiwa pekerja soft lab menunaikan wasiat kar. Okey, jadi contoh peristiwa mesti lebih jelas. Huraikan pernyataan umum. Jadi contoh peristiwa ialah mesti mula dengan contoh peristiwa ialah Karl
meninggalkan wasiat supaya, tadi dalam pernyataan umum kamu kata wasiat saja kan? Jadi sekarang kamu huraikan wasiat apa yang diberikan oleh Karl. Karl meninggalkan wasiat supaya mayatnya dibakar dan abunya ditaburkan di Selat Melaka. Jadi sangat jelas kan, contoh peristiwa itu mesti sesuatu yang sangat jelas. Jadi Karl meninggal dunia di rumah agam. Jadi kamu bagi tahu dia meninggal dekat rumah. Selepas Karl meninggal dunia, pekerjanya menunaikan hasrat Karl tersebut. Menunaikan hasrat apa? Iaitu membakar mayat dan menaburkan abunya di Selat Melaka. Jadi daripada situ kita boleh nampak contoh peristiwa tu sangat jelas. Dia menghuraikan ayat pernyataan umum. Jadi sekarang apa yang perlu anda buat? Kamu mesti bagi ayat. Kenapa kamu kata peristiwa tersebut boleh memberi teladan kepada pembaca? Apa yang pembaca dapat daripada peristiwa tersebut? Jadi kamu kata peristiwa ini dapat memberikan teladan kepada pembaca agar menjalankan amanah yang telah ditetapkan oleh majikan ataupun yang telah diberikan oleh ketua. Jadi itu ialah ayat teladan daripada contoh peristiwa apa yang pembaca, apa yang kamu boleh dapat. Kemudian cikgu tunjukkan contoh yang kedua. Guna cara yang sama, mesti ada ayat pernyataan umum, mesti ada contoh peristiwa, mesti bagi ayat teladan. Jadi untuk contoh yang kedua, cikgu bagi peristiwa. Peristiwa yang kedua ialah, betulkan ayat itu salah. Peristiwa yang kedua ialah peristiwa keluarga Azrai menerima dan mendidik Farisha menjadi seorang Muslim. Jadi cikgu bagi ayat yang umum sahaja, apa yang berlaku. Keluarga Azrai menerima dan mendidik Farisha menjadi seorang Muslim. Contoh peristiwa, jelaskan apa yang berlaku. Contoh peristiwa ialah seorang bayi luar nikah, anak Karl dan Medina, telah diserahkan kepada keluarga Azrai oleh Dr. Messi dan Akram. Akram tu bukan AQ yang betul, AQRAM. Untuk dibesarkan dengan selamat. Walaupun Farisha itu hanya anak angkat, namun keluarga Azrai membesarkannya dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka membesarkan Azrai. Jadi mereka sangat sayang dengan Farisha. Ibu bapa yang keluarga angkat tu membesarkan Farisha sebagaimana mereka membesarkan Azrai. Jadi daripada situ kita boleh nampak keluarga Azrai itu menerima dan mendidik Farisha menjadi seorang Muslim. Jadi apa teladan? Apa yang pembaca dapat? Jadi peristiwa ini dapat memberikan teladan kepada pembaca agar bersikap adil dalam melayani anak-anak, walaupun anak itu ialah anak angkat. Jadi daripada situ pembaca tu kita akan belajar bersikap adil kepada semua, tidak kisah anak kandung ke ataupun anak angkat. Contoh yang ketiga, ayat pernyataan umum, bagi secara umum saja apa yang berlaku. Peristiwa yang ketiga ialah peristiwa kasih sayang seorang abang kepada adik angkatnya. Jadi cikgu bagi secara umum saja. Peristiwa yang akan dibagi nanti ialah peristiwa yang berkaitan dengan kasih sayang seorang abang kepada adik angkat. Contoh peristiwa, siapa kepada siapa, apa yang dia buat. Jadi Azrai, abang angkat kepada Farisha, telah memasang retina scanner di luar rumah Farisha apabila kawasan perumahan Farisha dimasuki pencuri. Jadi Azrai berbuat demikian kerana dia berasa bimbang dengan keselamatan Farisha. Jadi apa tujuan dia? Supaya keselamatan Farisha terjamin. Jadi apa teladan? Apa yang kita boleh belajar daripada situ? Peristiwa ini memberikan teladan kepada pembaca agar menyayangi setiap ahli keluarga walaupun bukan keluarga kandung. Ataupun kamu kata adik-beradik mesti menyayangi antara satu sama lain. Boleh, asalkan kamu tunjukkan bukti teladan daripada contoh peristiwa yang telah anda berikan. Jadi sebenarnya soalan novel itu sangat senang kamu skor. Pastikan kamu mesti baca novel betul-betul, fahamkan apa yang berlaku dalam itu,
latar tempat tu yang penting. Kamu mesti cerita dengan jelas. Apa, di mana, bagaimana, siapa. Yang itu sangat penting. Okey, jadi itu setakat ini 3 contoh cikgu bagi. Pastikan kamu hayati dan telitikan cara untuk tulis. Okey, cikgu nak bagi tahu contoh soalan yang lain. Yang ini kan soalan ini bertanya tentang teladan kepada pembaca kan. Dia akan ada lagi banyak soalan kebat. Okey, yang kedua, soalan yang minta peristiwa yang menarik perhatian pembaca. Peristiwa yang menarik perhatian pembaca. Yang ini, boleh tak saya guna contoh yang sama? Boleh. Sebab teladan itu kan benda yang yang boleh menarik perhatian kita, itulah yang menjadi teladan kan. Jadi, soalan yang kedua, mungkin soalan itu akan tanya peristiwa yang menarik perhatian. Ataupun, dia akan tanya peristiwa yang Okey, lepas itu soalan juga akan tanya peristiwa yang mempunyai unsur suspense. Suspense itu maksudnya tertanya-tanya. Kemudian menimbulkan keinsafan. Soalan akan tanya peristiwa yang menimbulkan keinsafan. Soalan juga akan tanya kepincangan masyarakat. Maksud dia kelemahan. Lepas tu soalan juga akan tanya konflik dan penyelesaian. Yang terakhir, soalan akan tanya peristiwa yang memberikan mesej ataupun pengajaran kepada pembaca. Jadi banyak jenis soalan yang akan ditanya. Sebenarnya jawapan dia boleh kamu ulang. Cuma cara kamu tulis ayat itu, ayat isi, ubah sikit. Jadi untuk soalan lain kita akan bincang pada masa yang seterusnya. Okey, cuba catatkan jawapan untuk contoh 1, 2 dan 3 dalam buku latihan untuk rujukan anda sendiri. Mesti catat, mesti tulis. Belajar bahasa tu mesti tulis, baca dan fikir dengan banyak. Baru kamu akan semakin baik. Jadi pastikan kamu buat yang terbaik. Buat yang terbaik dalam apa-apa saja yang anda lakukan. Jadi lama-lama perkara itu ataupun benda itu kamu akan semakin baik disebabkan sikit-sikit usaha yang dikumpulkan. Jadi itu saja untuk refleksi hari ini. Cikgu berharap hari ini anda lebih baik daripada hari sebelum. Okey, sekian, terima kasih.